Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan nahas pesawat China Eastern MU-5735 di wilayah Guangxi baru-baru ini. Sembilan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 4 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam, 2 kes COVID-19 meninggal dunia dengan kesemuanya adalah tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 1,006 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 128,306 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 819 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 187 adalah dari hasil 2,045 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,923 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 117,061 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 11,046 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.6%. Dalam pada itu, 155 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 10,891 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 22 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60.2% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pengenalan ciri-ciri baru aplikasi BruHealth yang akan diperkenalkan bermula pukul 10 malam ini, 24 Mac 2022. Ciri sijil pemulihan atau recovery certificate ini adalah untuk ciri khas khusus untuk bekas kes COVID-19 yang mengesahkan bahawa mereka telah menamatkan kuarantin dan sembuh dari jangkitan COVID-19. Sijil ini adalah sijil digital resmi yang merupakan ciri baru di dalam aplikasi BruHealth yang boleh dimuat turun untuk dicetak secara hard copy jika diperlukan oleh mana-mana pihak yang memerlukan bukti kesembuhan secara resmi dari Kementerian Kesihatan. Kedua, ciri ART dengan kod QR. Ciri ART yang ada pada mesin ini akan dikemas kini untuk mengintegrasi pengimbasan kod QR yang terdapat pada kit ART yang dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan. Tujuan pengimbasan kod QR ini adalah untuk memastikan kit ART yang digunakan adalah unik dan tidak diguna pakai berulang kali oleh mana-mana pihak, khususnya bagi pesakit-pesakit COVID-19 yang menerima care package, penjawat-penjawat awam, tetamu-tetamu bagi acara resmi kerajaan dan inbound travellers. Walau bagaimanapun, ciri ART ini masih boleh digunakan untuk membuat laporan kit ART yang tidak mempunyai kod QR. Kementerian Kesihatan akan memperkenalkan ciri sijil pemulihan recovery certificate pada aplikasi BruHealth bermula pukul 10 malam ini. Kita ikuti promo mengenainya.
Pemahaman mengenai kepelbagaian bahasa dan sastra di Indonesia antara yang dibincangkan dalam siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa KABSBM yang diadakan secara maya. Kongres Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa disertai oleh 490 orang terdiri daripada pemakalah dari dalam dan luar negara. Menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi pembentangan kali ketiga ini menampilkan pemakalah dari Indonesia dengan tajuk Strategi dan Publikasi Laboratorium Kebinekaan Kebahasaan Tonggak Emas Strategi Kebahasaan. Juga menyertai Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafelah, Pemangku Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema utama Bahasa Jiwa Bangsa, KABSBM dilaksanakan secara bersiri dengan pembentangan kertas kerja pada setiap Isnin dan Rabu sehingga 22 Jun 2022. Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kali ke-29 diteruskan kemarin dengan penyampaian sijil-sijil kepada 688 graduan IBTE. Penyampaian sijil berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pada sesi pertama sebelah pagi, seramai 99 graduan menerima sijil tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei HNTEC dan seramai 143 graduan menerima sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei NTEC. Graduan-graduan adalah dari IBTE School of Hospitality. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. 2 orang graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan seorang graduan menerima anugerah khas pelajar. Pada sesi kedua, 160 graduan menerima sijil tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei HNTEC dan 87 graduan menerima sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei NTEC. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Hajah Siti Haziah binti Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Ketua Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC di Jabatan Perdana Menteri. Para penerima sijil terdiri daripada graduan lepasan IBTE School of Information and Communication Technology. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Pada sebelah petang, seramai 199 graduan menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Arkitek Haji Abdullah bin Haji Ahmad, Timbalan yang dipertua Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja, pengerusi bahagian arkitek. Dari jumlah tersebut, seramai 36 graduan menerima sijil NTEC dari IBTE School of Energy and Engineering Satellite, manakala seramai 163 graduan menerima sijil HNTEC adalah graduan dari IBTE School of Business. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Mu'allaf seluruh negara meneruskan lagi pengagihan bantuan ke rumah-rumah mu'allaf yang memerlukan di daerah Brunei dan Muara menerusi projek Fatul Barakah 3.0. 8 buah keluarga mu'allaf di Kampung Bengkurung, Kampung Masin, Kampung Sinar Rubai, Kampung Berbuluh menerima bantuan di bawah projek berkenaan. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bantuan keperluan harian berupa makanan asasi adalah sumbangan daripada orang ramai. Juga disumbangkan sebuah poster tarbiyah kolaborasi bersama bahagian kajian dan penerbitan Pusat Dakwah Islamiah dan Wakaf Mushaf Universiti Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis penyerahan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan kepada pasukan polis Diraja Brunei PPDB berlangsung di Pejabat Polis PPDB Jalan Tunku.
Penyerahannya disempurnakan oleh Penolong Pesuruhjaya Polis Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Hassan bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad Timbalan Pengarah Jabatan Pentadbiran Am dan Keuangan PPDB. Kurnia peribadi tersebut diserahkan kepada para pegawai dan kaki tangan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Bagi memberigakan lagi amaran dan nasihat cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca dan menggalakkan kerjasama serta usaha kolaboratif antara pihak berkuasa dan masyarakat awam dalam menangani bencana alam, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD mengadakan forum cuaca. Dengan tajuk amaran awal dan tindakan awal untuk daya tahan yang lebih kuat, forum diadakan bagi memperingati dan menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022 secara maya. Antara ahli panel forum Daeng Nurul Linani binti Haji Jahari, Pegawai Kaji Cuaca dari BDMD, Awangku Muhammad Naim Syafi'i bin Pengiran Haji Besman, Pegawai Pengurusan Bencana, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dan Awang Muhammad Sufidin bin Muhammad Sofian, Wakil dari Penyelaras Kesiapsiagaan Bencana. Forum juga diselajurkan dengan pemberigaan mengenai monsun peralihan yang dijangkakan bermula lebih awal dari biasanya. Separuh jalan di beberapa lokasi di sepanjang Jalan Utama Mentiri akan ditutup sementara bermula esok 25 Mac 2022 pukul 7 pagi sehingga hari Isnin 11 April 2022 tertakluk kepada cuaca. Penutupan sementara separuh jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, Jabatan Kerja Raya mengingatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut, di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan hubungi pihak jabatan melalui talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 123 iaitu 833-3123 ataupun email pro@pwd.gov.pn.